Sebab diorang tak sama spesies. Okey. Sebab yang pertama sekali, haiwan, okey, faktor persaingan antara haiwan intra dan interspesies ni, okey, bezanya intraspesies ada pasangan, haiwan interspesies tak ada pasangan. Intra ada pasangan, inter tak ada pasangan. Okey, Erina punya jawapan tadi, haiwan interspesies tidak bersaing untuk pasangan sebab dia tak sama jenis. Kalau tak sama jenis, tak sama spesies, macam mana dia nak membiak? Betul tak? Okey. Contohnya zirafah dengan zebra. Mana boleh membiak? Okey. Ataupun singa dengan apa? Singa dengan serigala pun tak boleh membiak juga. Okey, kita sambung. Jessie berkata, "Hei Sarah, kenapakah anak-anak itik ini begitu bising?" Sarah menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana hendak meredakan mereka. Mereka membuat bising dan berlawan semasa makan." Jessie berkata, pernahkah anda berfikir bahawa ruang dalam sangkar ini terlalu kecil untuk mereka?" Sarah menjawab, "Semasa saya membeli anak-anak itik ini 3 minggu yang lalu, terdapat ruang yang mencukupi untuk semua. Mereka juga lebih tenang masa itu dan tidak begitu bising. Tetapi sekarang..." Sarah mengaku, "Saya rasa awak betul. Mereka perlukan sangkar yang lebih besar." Haiwan-haiwan yang hidup dalam habitat yang sama serta makan jenis makanan yang sama akan bersaing untuk makanan, air, tempat berlindung dan pasangan, terutamanya bila kuantiti mereka terhad. Dalam satu habitat, 2 jenis persaingan berlaku antara haiwan, intraspesies dan interspesies. Bila persaingan untuk makanan, air, tempat berlindung dan pasangan berlaku antara spesies yang sama, ia dikenali sebagai persaingan intraspesies. Misalnya, singa memburu dalam kumpulan bila mereka menyerang mangsa yang lebih besar. Tetapi kemudiannya bersaing untuk bahagian habuan mereka. Satu lagi contoh persaingan intraspesies adalah untuk kawasan di mana 2 kumpulan singa bersaing untuk menakluki suatu kawasan. Dalam kes ini, kumpulan A menahan kawasan mereka dan kumpulan B cuba merampasnya daripada mereka. Begitu juga, persaingan untuk pasangan berlaku intraspesies apabila 2 ekor haiwan jantan berlawan untuk mendapatkan haiwan betina bagi tujuan mengawat. Bila persaingan untuk makanan, air atau tempat berlindung berlaku antara 2 atau lebih spesies yang berlainan, ia dikenali sebagai persaingan interspesies. Bila makanan terhad, singa boleh bersaing dengan sekawan dubuk dan helang dalam memburu mangsa. Haiwan-haiwan ini hidup dalam habitat yang sama. Okey, contoh yang last tu saya tak setuju jugalah. Takkanlah helang nak bersaing dengan dubuk dan singa untuk mendapatkan zebra. Zebra tu besar mana? Helang besar mana? Okey. Settle persaingan inter dan intraspesies. Persaingan dan kerjasama tadi. Sekarang kita tengok simbiosis pula. Simbiosis ni apa maksud dia? Simbiosis ialah hubungan antara 2 atau lebih haiwan yang saling hidup bersama. Okey. Terdapat 3 jenis simbiosis. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi dalam sukatan kita ni, di SKP kita ada 3 saja yang awak perlu tahu setakat ini. Iaitu mutualism, komensalisme dan juga parasitism. Okey, apa benda semua ni? Okey, mutualism. Mutualism maksudnya interaksi yang membawa faedah kepada kedua-dua organisma. Contoh dia, buran laut dan umang-umang, buaya dan burung, kerbau dan bangau. Okey, buran laut dan umang-umang ni satu dapat perlindungan, satu dapat pengangkutan. Pengangkutan atau boleh bawa dia pergi gerak lah. Okey, buaya dan burung, buaya tu dia dapat dibersihkan makanan di celah-celah gigi dia apa semua. Okey, dan burung tu dapat makanan lah. Okey, kerbau dan bangau pun sama.
Okay, bangau ni makan kutu dekat belakang kerbau tu dan kerbau tu lega lah, belakang dia dah kutu-kutu tu semua dah hilang. Ni contoh It's often the case that a bit of cooperation can prove a mutual benefit to animals struggling to survive. This goby lives in coral reefs and has struck up a close relationship with a shrimp. The two live together in a burrow that the shrimp has dug out. The shrimp seems almost excessively house-proud and is continuously carrying out home improvements to which the goby contributes nothing. But the goby's presence is essential, for the shrimp is nearly blind, whereas the goby has a sharp eye for predators. The shrimp uses its long antennae to keep tabs on the goby's position. If the goby is in its usual place, the shrimp knows it's safe to carry on working. The goby occasionally pops out in search of a meal, but it always returns. The shrimp collects its own lunch from a little patch of algae that grows beside the entrance to the burrow. But if the shrimp ventures too far afield, it can become lost. Then the goby comes to the rescue, re-establishing contact and guiding the shrimp back to base. Okey, itu cerita mutualism. Maknanya dua-dua dapat manfaat lah. Okey, satu tadi shrimp buta tu, satu lagi ikan kan. Okey, komensalisme pula. Okey, interaksi yang memberi faedah kepada satu pihak sahaja tapi satu pihak lagi tak jadi apa-apalah, dia tak rugi, tak apa pun. Okey, contoh ikan remora dan jeruk, ikan paus dan teritik. Okey, ikan remora ni dia melekat. Ikan remora ni bukan dekat jerung je, dekat ikan paus pun ada. Dia melekat je kat badan. Tapi ikan paus tu tak rasa apa-apa pun. Okey, tapi ikan remora tu dapat pengangkutan free lah. Macam ni contoh dia. Nampak? Okey. Macam naik grab banyak dah tu kat sekor. Okey, itu contoh komensalisme. Okey, yang terakhir sekali adalah parasitism. Okey, parasitism ni paling senang nak ingat. Sebab satu organisma akan dapat satu lagi teksi percuma. Bagus Iskandar. Okey, satu parasitism ni satu untung, satu tu memang rugi. Contoh sengkenit dan kucing. Sengkenit ni kutu kucing yang melekat kat kucing tu. Kucing tu teruk lah, darah dia kena hisap, apa semua nutrien kena sedut. Okey, sengkenit tu kenyang macam tu je. Sama juga kutu. Okey, siapa ada kutu? Kutu tu duduk dekat nyamuk pula, dekat rambut kan. Okey, dekat rambut manusia, kat kepala tu, dihisap darah. Okey, kutu dan manusia. Jadi itu parasit lah contoh dia. Okey, parasit, contoh-contoh parasit. Satu pihak untung, satu pihak tak dapat apa-apa. Contoh dia macam ni. Our parasitized caterpillar has spent the last 12 days gorging itself. It now appears profoundly obese. But this is not all the fat. The Glomerata wasp larvae lie just under its skin,
Each is the size of a grain of rice, but together they account for over a third of the caterpillar's weight. The larvae have not yet finished growing and need to keep their host alive. So although they feast on the caterpillar's blood, they have been careful not to touch a single one of its vital organs. This uneasy truce will not last. Within days, the larvae are fully matured. Suddenly, they begin to stir into action. For the past 2 weeks, this surrogate womb has protected them, but now they no longer need it. To complete the next stage of their life cycle, they must break out. The caterpillar's thick skin should be a solid barrier to the parasitic wasp larvae. But as their bodies have grown, they have developed tiny saw-like teeth. These jagged jaws are for one job only: cutting their way out. Stroke by stroke, the larvae slice through the tough layers of skin. At the same time, they release chemicals that paralyze the caterpillar. As the larvae break through, there is nothing it can do. Cikgu, macam mana dia boleh dapat video? The larvae enter a new phase of development. They swiftly spin silken cocoons. These will provide the perfect environment for their final transformation. But ironically, one of the greatest dangers the larvae will face is being themselves impregnated by other species of parasitic wasp. Incredibly, the wounded caterpillar helps them out. Usually, a caterpillar would spin a silken blanket to make its own cocoon. But the parasitized caterpillar spins his blanket on top of the wasp cocoons, giving them an extra layer of protection. Scientists believe the same wasp virus that infected it weeks before has now invaded the caterpillar's brain and caused this bizarre corruption of its normal behavior. Amazingly, the caterpillar's natural aggression is now also exploited by the wasp virus. The caterpillar becomes a bodyguard, actively protecting the cocoons from other parasites. It will watch over them unceasingly until it eventually starves to death. Itulah kesudahannya. Tadanya yang dekat atas daun tu itu dia pakai time lapse lah. Dia taruh kamera ke apa ke time lapse. Tapi yang dalam tu semua komputer generik lah. Okay, komputer generik berdasarkan pemahaman saintis bagaimana parasite punya apa tadi yang masuk dalam badan caterpillar tu? Parasite punya larva tu, parasite punya larva tu, itu semua komputer generik lah. Okay, tak payahlah fikir sampai dalam tu. Nampak macam mana parasite tu sampai matilah caterpillar tu dia kerja kan.
Okay, caterpillar tu dia jadi macam zombie pula. Protect dia pula lepas tu. Okay, itu simbiosis. Okay. Semasa musim cuti, Sam balik ke kampungnya. Dia keluar bersiar-siar dengan datuknya. Dia nampak seekor kerbau di sawah padi dan beberapa ekor burung bangau bertinggi di atasnya. Kemudian, dia menanya datuknya, kenapa kerbau tidak kisah dengan burung bangau bertinggi di atasnya? Dia berkata, kerbau itu sepatutnya menghalau burung bangau itu. Datuknya ketawa dan berkata, burung bangau sebenarnya membantu kerbau itu. Bagaimanakah mereka membantu? Hubungan antara dua spesies berlainan yang hidup di tempat atau habitat yang sama dipanggil simbiosis. Sawah padi ialah habitat. Kerbau ialah spesies satu dan burung bangau ialah spesies dua. Simbiosis antara kerbau dan burung-burung memanfaatkan kedua-dua pihak. Burung-burung makan parasit yang hidup pada tubuh kerbau. Sebagai balasan, kerbau dibersihkan daripada parasit. Simbiosis jenis ini dipanggil mutualisme. Satu lagi contoh simbiosis ialah antara ikan jerung dan ikan remora. Ikan jerung ialah spesies satu dan ikan remora ialah spesies dua. Ikan-ikan remora melekatkan diri mereka kepada ikan jerung untuk pengangkutan. Ikan-ikan remora juga dapat makan makanan baki ikan jerung. Kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan jerung. Bagaimanapun, ikan jerung tidak mendapat apa-apa manfaat daripada hubungan ini. Hubungan simbiotik ini dipanggil komensalisme. Parasitisme merupakan satu lagi jenis simbiosis. Malangnya, perumah mendapat mudarat dalam hubungan ini dan hanya parasit yang mendapat manfaat. Dalam keadaan ini, cacing pita memakan makanan yang separa tercerna di dalam badan perumah lalu menyebabkan perumah tidak mendapat nutrien yang cukup. Kucing dan sengkenit juga mempunyai hubungan parasit. Dalam keadaan ini, kucing adalah perumah dan sengkenit adalah parasit. Hubungan ini hanya bermanfaat kepada sengkenit kerana sengkenit menghisap darah kucing. Kucing mendapat mudarat dalam hubungan ini dan mudah sakit akibat jangkitan. Okey, sebenarnya kalau cakap pasal cacing pita tadi, dalam badan kita pun ada cacing pita. Okey. Tu pasal kita digalakkan makan ubat cacing tu berapa? Setahun sekali kot kalau dah dewasa. Tapi bayi-bayi awak ni mungkin 6 bulan sekali kot kena makan. Okey, sebab memang ada parasit dalam usus kita ni. Okey. Faktor persaingan antara tumbuhan. Tadi haiwan sekarang kita tengok tumbuhan pula. Okey. Okey, ini faktor dia. Air, cahaya matahari, ruang dan nutrien. Tadi ada yang sebut makanan lah, oksigen lah, udara lah. Ni bendanya. Okey. Ini perkaranya. Air, cahaya matahari, ruang dan nutrien. Okey. Michael dan Eddie sedang berusaha dalam satu projek sains. Mereka perlu tanam tumbuh-tumbuhan dan perhatikan pembesarannya selama beberapa minggu. Michael tanam 2 biji benih bunga matahari dalam satu pasu bunga. Eddie tanam banyak biji benih dalam pasu bunga yang lain yang sama saiz dengan Michael punya. Kedua-dua biji benih bunga matahari dalam pasu bunga Michael ditanam pada jarak yang cukup jauh. Biji-biji benih dalam pasu bunga Eddie ditanam sangat rapat antara satu sama lain. Mereka memastikan tumbuh-tumbuhan mereka mendapat cahaya matahari, air, nutrien dan udara yang mencukupi. Selepas 2 minggu, biji benih yang Michael tanam bertumbuh menjadi 2 tumbuh-tumbuhan kecil yang sihat. Malangnya, tumbuh-tumbuhan Eddie tidak bertumbuh dengan baik. Tahukah kamu kenapa? Asas tumbuhan adalah cahaya matahari, air, nutrien dan ruang.
Jika keperluan asas mencukupi, tumbuhan akan bertumbuh lebih tinggi, lebih sihat dan lebih kuat. Tumbuh-tumbuhan Eddie tidak bertumbuh dengan baik kerana dia menanam terlalu banyak biji benih dalam satu pasu bunga. Ini mengakibatkan kekurangan ruang, nutrien dan air. Jika terdapat banyak tumbuhan dalam habitat atau kawasan yang sama, mereka akan menghadapi persaingan yang kuat untuk mendapatkan keperluan asas mereka. Jika mana-mana keperluan asas adalah terhad, pembesaran tumbuhan akan terganggu. Ini akan menjadikan mereka tidak sihat. Walaupun tumbuhan ini mendapat ruang, cahaya matahari dan nutrien yang mencukupi, ia tidak dapat air yang cukup. Maka, ia mula layu. Terdapat dua jenis persaingan yang berbeza antara tumbuhan. Persaingan intraspesies berlaku antara spesies yang sama. Persaingan interspesies berlaku antara spesies yang berlainan yang tumbuh dalam kawasan yang sama. Apabila banyak tumbuhan sama ada daripada spesies yang sama atau berlainan bersaing untuk keperluan asas dalam tempat yang terhad, ini dikenali sebagai kesesakan. Bila tumbuhan tidak mendapat keperluan asas, mereka menjadi lemah atau terbantut. Kadangkala, tumbuhan dengan batang yang lemah memanjat atau hidup atas dahan tumbuhan yang lebih kuat dan tinggi supaya mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Alright, sambung. Okay, jenis interaksi antara tumbuhan sama juga. Dia ada mutualism, dia ada komersialisme, dia ada parasitism. Contoh lichen ni dia dah macam gabungan alga dengan kulat nanti kita tengok. Okay, Welcome to Moo Moo Math and Science. ni Now, recent plants, okay, ni lichen may have tiny they use. dia gabungan from the environment alga and dan also kulat. the help. Alga tu mikroorganisma. Okay, ini pula pokok. in the nursery and Siapa tahu ni pokok apa? but you mightn't realise that they actually grow in trees. And what they do is they catch the leaves that fall from above. They catch the leaves, those leaves then compost inside the fern. And that's what holds the water and holds the nutrients. Here they're growing beautifully. Also growing up the trees, we've got stag, Ini pokok tanduk rusa. and Okay. these are absolutely spectacular. Ini komersialisme. That's what they Pokok yang ditumbang tu tak jadi masalah apa-apa. Tapi dia dapat tempat tinggal, dapat cahaya matahari, dapat nutrien. Okay, dapat nutrien daripada mana? Kalau Pokok lain. bukan. Nutrien ni diambil daripada daun-daun reput, daun-daun yang gugur tu. Dia kumpulkan dekat bawah dia. Ni kan dia besar kan. Nanti terkumpul daun-daun tu, dia komposkan jadi baja kat dia. Okay, ni dedalu. Ni dedalu. Dedalu ni bahaya Dedalu ni kalau siapa yang ada kebun durian ke, ladang apa-apalah, buah-buahan ke, memang dia akan tengok dedalu ni. Sebab apa? Dedalu ni dia parasit. Dia akan tumpang pokok tu, dia sedut nutrien apa semua, lama-lama pokok yang ditumpang tu akan mati. Alex dan Eddie pergi ke Taman Negara untuk mengambil gambar foto pokok tanduk rusa bagi projek sains mereka. Selepas berjalan beberapa ketika, Jeff terlihat sepohon pokok tanduk rusa yang besar di atas sebatang pokok. Eddie berkata, "Lihat Alex, itu sepohon pokok tanduk rusa yang besar." Pokok tanduk rusa bertumbuh di atas pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari bagi fotosintesis. Hubungan antara dua tumbuhan yang berbeza spesies dikenali sebagai simbiosis. Komersialisme adalah satu bentuk simbiosis. Dalam hubungan ini, satu tumbuhan mendapat manfaat manakala tumbuhan satu lagi tidak mendapat sebarang manfaat atau kerugian. Anggerik merpati bertumbuh di atas pokok untuk mendapatkan cahaya matahari bagi fotosintesis. Tumbuhan perumah tidak mendapat kerugian. Anggerik yang bertumbuh di atas pokok dipanggil epifit atau tumbuhan udara.
Dalam mutualisme, kedua-dua tumbuhan mendapat manfaat. Lichen terdiri daripada alga dan fungi. Alga menghasilkan makanan untuk fungi. Fungi memberikan tempat tinggal kepada alga. Dalam parasitisme, hanya satu organisma sahaja yang mendapat manfaat dan organisma satu lagi mengalami kerugian. Rafflesia adalah satu tumbuhan parasit. Rafflesia tidak mempunyai daun, batang atau akar. Rafflesia mendapat nutrien daripada tumbuhan perumah dan perumah akan mati. Satu lagi contoh parasitisme adalah pokok dedalu. Pokok dedalu mendapat air dan nutrien daripada tumbuhan perumah. Alright, dah habis. Yap. Okay, kita pergi ke kuisis terakhir. Hari ni